Jom kita belajar. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa khabar semua? Alhamdulillah. Kak Zaida gimana semalam? Semalam pula minggu lepas? Wah, Aiman. Oh, betulkan tulang? Wah. Ya. Thyro tu bagus Sedap. Okey, okey, okey. Oh, saya pun nak betulkan tulang lah. Kak Som tak betulkan tulang. Tak, saya gurau je lah Kak Som. Suka kan cakap Som. Itulah sikit lagi saya panggil dia Kak Som semalam. Nasib baik ingat, ni bukan Kak Som ni bukan Kak Som. Bukan Som, sorry. Okey, baik. Hari ni kita mulakan pengajian muka surat berapa? 381. Okey. Cik Ya ada. Cik Ya, okey dah hari ni? Alhamdulillah. Sudah pergi segala wabah. InsyaAllah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan sihat terus. Okey, baik. Hari ini muka surat 381. Kita masih lagi bincangkan tentang perkataan la yastatiru. Hari tu saya berhenti perenggan mana Second last Okey. So kita mulakan daripada second last Okey, baik. Perkataan la yastatiru pada perenggan yang kedua terakhir, muka surat 381. Hadis ini tertera dalam kitab Al-Mustakhraj karya Abu Nuaim dari jalur Waqi' dari Al-A'mash dengan lafaz kana la yatawaqa. Ia tidak menjaga dirinya. Lafaz ini merupakan penjelasan terhadap makna yang dimaksud oleh hadis. Sebahagian ulama mengertikan kalimat ini menurut lafaz zahirnya. Mereka mengatakan bahawa maknanya adalah la yasturu auratahu. Ia dahulu tidak menutup auratnya. Pendapat ini dinilai lemah. Jadi macam ni ada di kalangan para ulama hadis, ketika mereka baca hadis ini, mereka kata bahawa maksud la yastatiru itu maknanya ialah bila orang tu dia tak tutup aurat dia. Ketika dia buang air kecil itulah kan. Jadi di sini Imam Ibn Hajar Al-Asqalani kata apa? Pendapat ini dinilai lemah. Kerana apa? Dia berikan dengan hujah di bawah itu, dia kata apabila seksaan tersebut ditimpakan kerana alasan tidak menutup aurat, maka pastilah alasan membuka aurat saja yang disebutkan. Sementara tentang air kencing tidak dianggap perlu dan dibuang, maknanya tidak dicantumkan. Jadi kalau secara logiknya kita lihat beginilah, kalau kerana azab kubur itu dikenakan kepada seseorang kerana dia tak kerana dia tak menutup auratnya, okey, kita pasti lihat dalam hadis Nabi akan sebut tentang buka aurat sahaja. Tapi dalam hadis Nabi ada sebut tentang al-baul, tentang air kencing. Jadi di sini tak logiklah kalau kita kata semata-mata buka aurat tu kena azab kubur. Maka pasti di sana ada kaitannya dengan air kencing. Tapi kalau tak ada kaitan dengan air kencing, tentu saja penyebutan air kencing itu tidak diletakkan dalam hadis ini. Jadi ini yang disebutkanlah oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, dan kenapa dia kata pendapat ini lemah. Baik, dengan begitu siksaan tersebut diakibatkan perbuatan membuka aurat, baik ditemukan air kencing di situ ataupun tidak.
Jadi ada juga pendapat yang kata perbuatan membuka aurat tak kira sama ada mereka ini dia terkena air kencing ataupun tidak, kedua-duanya akan dikenakan dengan siksaan. Tetapi sekali lagi kita dapati bahawa dia kata pendapat ini sama-sama dapat dimaklumi kelemahannya. Pendapat ini masih lagi kita kata ada kelemahan. Sama dengan pendapat yang pertama tadi. Lalu dia kata, dan pada pembahasan mendatang akan kami paparkan pendapat Ibn Daqiqul Aid tentang masalah ini. Maknanya nanti pada perbincangan yang akan datang kita akan bahaskan dengan lebih terperinci tentang perbahasan membuka aurat itulah ketika buang air kencing. Jadi di sini dia kata kita tak akan bahaskan dengan lebih lanjut. Yang penting kita dapati pendapat itu tadi yang kata tentang membuka aurat ia adalah pendapat yang lemah. Tak kira sama ada kena air kencing sikit ataupun banyak. Okey. Baik, seterusnya pendapat perenggan yang berikutnya. Kita ada satu lagi perkataan di sini dia kata berikutan ataupun berkaitan dengan pencantuman lafaz al-istibra' pada riwayat yang telah disebutkan di atas. Maka ini lebih mengena dalam hal menjaga diri dari terkena air kencing tersebut. Al-Ismaili memberikan kritikannya terhadap riwayat yang menyebutkan lafaz al-istitar dan apa yang telah kami sebutkan di atas kiranya sudah cukup untuk menjawab kritikannya. Ibn Daqiqul Aid berkata, apabila pengertian kata al-istitar diarahkan kepada makna yang hakiki, maka konsekuensinya adalah dengan hanya membuka aurat, sudah cukup menjadi sebab ditimpakannya azab tersebut. Jadi kalau perkataan al-istitar, kita faham perkataan ini secara maknanya yang hakiki. Maknanya secara bahasa. Kalau al-istitar secara bahasa ni maknanya kita buka aurat. Jadi kalau kita faham perkataan al-istitar dalam hadis ini dengan maksud bahasa tu tadi, kita akan kata ianya adalah sesuatu hal yang disebabkan membuka aurat sudah cukup. Seseorang itu ditimpakan dengan azab kubur. Tetapi kalau kita faham perkataan al-istitar yang mana kita maksudkan ia semua daripada sudut konteks hadis itu. Yang mana hadis ini menunjukkan ada orang yang buang air kecil. Kan? Bila ada orang buang air kecil, Nabi kata apa? Dia ditimpakan dengan azab kubur. Maka di sini Imam Ibn Hajar kata apa? Bila kita faham hadis ini dengan keseluruhan redaksi hadis, baca ikut kefahaman tentang konteks hadis, bukan ikut kepada perkataan itu tadi. Di sini dia kata menunjukkan bahawa ada spesifikasi. Maknanya ada pengkhususan. Dia lebih spesifik, lebih khusus dari air kencing sehingga azab kubur itu ada. Maknanya di sini kita dapati, okey, kalau faham, kalau kita baca perkataan al-istitar dalam hadis itu dengan maksud bahasa saja, kita akan faham, oh buka aurat ketika buang air kecil dah menyebabkan seseorang itu terkena dengan azab kubur. Tetapi Imam Ibn Hajar ajar kita dekat sini. Dia kata apa? Hadis ini jangan faham daripada sudut bahasa tu. Kita kena faham ikut kepada keseluruhan penceritaan yang ingin diberikan oleh Nabi SAW. Di mana Nabi kata orang itu dia buang air kecil. Okey, dia buang air kecil dalam keadaan yang dia tak jaga tu tadi. Dalam keadaan yang tak jaga maksudnya air kencingnya bersepah-sepah, kemudian terpercik pada diri dia, dia pun tak istinja, buat bodoh saja kan. Biasa ke buat gitu? Tak, orang orang kita tak orang kita jangan nanti resis pula Kita tak buat gitu. Orang Islam kita tak boleh tak boleh. Sebab kita tahu ni dosa. Jadi kita tak boleh biasakan. Anak-anak kecil pun jangan biasakan. Kadang ada mak-mak tak kisah, tak apa budak kecil tak boleh, tak gatal ke ya Allah Tuhan. Kita kan kalau tengok budak kecil itu, ya Allah tak gatal ke, kita dah rasa macam maknanya daripada kecil tu pendidikannya. Di sini Nabi ajar sebab kita tahu, takut kita kan. Ini boleh menyebabkan azab kubur. Sebab tu daripada kecil kita ajar anak kita. Kalau nak tak sabar dulu, tahan pergi toilet macam tu. Tapi kalau tak tahan sangat memanglah tepi. Namun kita akan pastikan ada air. Betul tak? Biasanya kita begitu. Kalaupun dah memang terdesak sangat,
anak kita tu nak buang air kecil kan kat tepi jalan ke apa kan, kita akan pastikan mesti ada air. Tak kurang pun kita kata tisu basah. Kan wet tissue tu untuk bantu bersihkan. Sebab kita tahu ini tak boleh. Dalam masa yang sama maknanya kita didik anak itu kan. Buang air kecil tak boleh sembarang-sembarang, kena istinja. Okey. Baik, di sini dia kata dengan pernyataan itu Ibn Daqiqil Aid ingin mengisyaratkan hadis yang sahih yang disahihkan oleh Ibn Khuzaimah dengan sanad yang marfu'. Yang marfu' maksudnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya hadisnya. Dari Abu Hurairah bahawa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsaru adzabil qabri minal bauli." Tengok ni, ada hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dengan sanad yang marfu' daripada Abu Hurairah di mana Nabi kata apa? Kebanyakan seksa kubur disebabkan oleh air kencing. Sebab tu kita orang Islam kita takut. Kita kalau kencing pun kita kalau tak ada air je rasa tak puas kan? Betul tak? Kalau kita pergi tandas, tak ada paip kat tepi kan. Macam mana dah gelabah kita kan dah gelabah. Macam mana nak buat apa lupa nak. Saya biasanya mesti ada. Mesti kadang-kadang ada ni kan, ada botol kecil ke apa, ataupun kita kurang-kurang ada tisu basah apa kan. Kurang-kurang pun kalau tisu kering pun kita dah basahkan dulu kan. Tapi kadang-kadang dah kalang kabut lupa lupa nak basahkan tisu. Ya Allah, macam mana kalang kabut kita kat dalam tu kan. Sebab dah tak tahan sangat itu. Tisu kering dulu. Oh macam itu. Oh, mana-manalah. Yang penting bersih. Okey, mana-mana. Dia kisah gitu. Oh, mana-manalah. Sebab tisu basah ni bagi saya dia lebih terjaga lah. Kalau siapa rasa nak guna tisu kering dulu, kemudian guna tisu basah, boleh juga. Terpulang lah kan. Yang penting dia bersih. Ikut kepada keadaan diri kita lah. Pakai daun lain. Itu Flintstone. Boleh jugalah siapa tahu kan. Naik flight tiba-tiba tiba-tiba helikopter jatuh ke apa. Kita macam mana nak buat? Baru kita tahu macam mana kan macam survive bagaimana Nabi ajarkan. Guna batu boleh. Guna tisu, tak ada tisu tak ada. Guna daun kan. Okeylah, yang penting dia bersih. Yang penting dia bersih. Itu je syarat dia. Okey, baik di sini. Artinya kita lihat di sini. Kerana dia tidak menjaga diri dari terkena air kencing tersebut. Disebabkan dia dikenakan dengan azab kubur tadi, dia punya sebab tu satu je. Iaitu dia tidak jaga daripada air kencing yang dia buang tu lah. Bukan air kencing orang lain. Orang kencing orang lain tak ada guna dengan kita. Air kencing kita. Baik, di sini. Ia rahimahullah menambahkan. Okey, dia kata di sini. Rahimahullah ni balik pada Ibn Daqiqul Aid. Di antara hal yang menguatkannya, manakala lafaz min, kita ada min tadi. Aktsaru adzabil qabri minal bauli. Okey, ini maksud dia. Di antara hal yang menguatkannya, manakala min daripada hadis yang baru kita baca tadi, yang tertera dalam hadis ini dicantumkan sebelumnya kata al-baul, maka sudah semestinya masalah menjaga diri tersebut di mana sebab adanya siksaan tersebut kerana ketiadaannya, iaitu dikaitkan dengan masalah air kencing. Bukan masalah buka aurat. Bukan itu, tapi bermasalah dengan di sini dikaitkan dengan air kencing di situ. Dalam pengertian lain bahawa adanya siksaan itu bermula dari masalah air kencing tersebut. Seandainya siksaan tersebut hanya disebabkan membuka aurat, tentu kata al-baul yang ada dalam hadis tidak memiliki makna sama sekali. Jadi macam tadilah yang saya kata, kalau sekiranya hadis ini dia berkaitan dengan kita buka aurat ketika kita buang air kecil tu yang menyebabkan kita kena azab kubur kan, siksaan kubur tu. Pasti fungsi perkataan al-baul dia tak ada apa-apa dalam hadis ini. Jadi kenapa Nabi sebut? Untuk menunjukkan memang ada kaitan dengan air kencing yang menyebabkan seseorang itu boleh terkena dengan azab kubur. Baik, seterusnya. Atas pertimbangan di atas, kerana kita dah bincangkan semua itu tadi, jelaslah bahawa makna yang dimaksud
adalah makna majazi. Makna majazi ni lah kita kata makna yang sebaliknya lah daripada perkataan yang memiliki maksud yang sama. Agar seluruh lafaz yang tertera dalam pelbagai riwayat tersebut dapat disatukan maknanya. Sebab jalur periwayatan hadis tersebut berasal dari satu sumber. Sebab jalur periwayatan hadis tersebut berasal dari satu sumber. Kesimpulan ini diperkuat oleh hadis Abu Bakrah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibn Majah yang isinya amma ahaduhuma fayu'adzabu fil bauli. Adapun salah seorang mereka diseksa akibat buang air kecil. Jadi di sini kita tak katalah sebab dia buka aurat dia. Okey. Jadi yang penting di situ dah ada banyak hadis. Kita ada tadi hadis yang daripada Ibn Khuzaimah, kita ada hadis daripada Imam Ahmad, Imam Ibn Majah. Maknanya dua hadis yang menguatkan perbincangan menunjukkan kepada kita isunya di sini bukan sebab buka aurat. Isunya ialah kerana dia tak jaga daripada air kencing yang dia buang itu tadi. Okey, jadi makna seperti ini juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Anas. Jadi kita ada tiga, Imam Ibn Huzaimah satu, Ahmad dua, Ibn Majah tiga, At-Tabrani empat. Maknanya ada empat riwayat yang menguatkan tentang perbahasan maksud buang air kecil itu yang dikenakan dengan siksaan azab kubur. Okey, baik. Seterusnya, kita ada perkataan min baulihi. Dari terkena air kencingnya saat buang air kecil. Pembahasan tentang masalah ini akan dijelaskan pada bab berikutnya. Nanti bab yang keberapa? Ni bab nombor berapa? Saya tak ingat dah. Bab 56. Nanti bab yang ke-56 kita akan bincangkan lagi ya tentang masalah min baulih ni. Baik, selesai kita bincang tentang azab kubur yang pertama iaitu kerana buang air kecil yang tak dijaga, yang tak dibersihkan dengan baik, okey, menyebabkan seseorang terkena dengan azab kubur. Masuk kita kepada azab kubur yang kedua di sini iaitu perkataan yamshi bin namimah. Maknanya suka mengadu domba. Sebab dalam hadis sebut ada dua kubur. Okey? Satu, Nabi kata kerana orangnya yang kencing tadi tak jaga. Dua, kerana dia adalah orang yang yamshi bin namimah. Dia adalah orang yang mana jalan dalam keadaan yang suka mengadu domba. Baik, di sini Imam Ibn Daqiqil Aid dia berkata, maksud, kita terangkan makna namimah ini apa? Namimah adalah menyampaikan perkataan seseorang kepada orang lain dengan tujuan merosak hubungan di antara dua orang itu. Boleh faham? Okey, apa beza antara ghibah dengan namimah? Okey, ghibah mengumpat, namimah macam mana? Ghibah tu kita macam mana? Kita cakap apa? Tahu ngumpat tu macam mana Kak Song? Cuba bagi contoh, bagi contoh. Cuba ngumpat pasal saya. Okey. Dia kata, okey, saya bagi contoh saya ngumpat Sasa Okey, sila sila. Itu puji. Sasa pakai baju cantik puji. Oh, tak habis cakap Okey okey, cakap cakap cakap. Yelah apa cakap je lah, tak apa. Nak contoh. Susah betul bagi contoh. Oh tak nak. Okey cakap pasal orang lain lah. Contoh orang lain yang tak kena dengan kita kat sini. Macam mana? Cik Ana bagi contoh. Oh Cik Ana tak ngerti. Oh Masya Allah. Tabarakallah. Ya, Cik Ana tak biasa mengumpat orang Saza. Cik sila sila. Kak Zida.
Tak, dia macam dua-dua macam betul-betul situasi yang sebenar. Subhanallah. Lawak. Okey, kalau gitu apa beza dengan namimah tadi? Ah, apa yang orang tu sampai kat dia, dia sampaikan kat orang. Contoh ada orang, contoh. Dia tak reti lah, dia tak reti. Liza contoh dengan cik lah. Macam mana? Kalau namimah ni. Macam mana Liza buat contoh Liza? Liza dengan Kak Ram ke kat belakang tu, Kak Ram dah gelak-gelak tu. Dia dah sembunyi kat belakang. Cuba ni, cuba lakonkan namimah tu macam mana? Tak jadi juga. Tak boleh. Dia kalau suruh tak jadi tau. Kalau dia kalau kalau kita suruh dia tak jadi. Dia kena buat naturally jangan suruh Ustazah. Benda-benda namimah ribah ni kan, dia kena buat secara tersendiri. Kalau kita suruh dia tak jadi Ustazah. Oh betul juga ya macam gitu. Kelakar. Geli hati dia. Okey. Kita lihat macam ni lah. Ribah tu tadi ngumpat kan. Ngumpat ni kita cakap belakang. Kita cakap belakang orang tu kan. Depan dia kita baik, bukan main dia kan. Baik dia kita kan. Tapi belakang dia bukan main. Cakap, bukan-bukan kan. Cakap, kau tahu Sakina tu, pakai baju lawa-lawa. Kan lawa sangat. Macam itu kan. Pakai baju hutang dah. Tahu, banyak sangat duit. Macam tu kan. Cakap lah macam bukan-bukan kan. Orang, ya betul je hutang bajunya. Bayar je 200 tu hutang kau tahu. Bayar bulan-bulan. Dia mesti. Kalau ngumpat kena ada ekspresi. Kalau ngumpat, dia bulan-bulan. Orang ngumpat tak macam gitu. Dia hutang bulan-bulan. Ada gitu tapi tak jadi sangat kakak. Orang tak nampak macam ngumpat. Kalau kita ngumpat dengan muka kan, dia hutang bulan-bulan. Dia ni nak ngumpat kenapa? Lain macam ni kan. Macam kalau kita tak ada ekspresi takut-takut je. Kita tak confident mengumpat. Confident, mesti ngumpat mesti confident. Orang percaya. Ngumpat kena confident baru orang percaya kan. Tapi kalau namimah ini kita lihat sebagaimana yang Nabi tapi ngumpat pun kena azab kubur jangan ngada cakap riba. Nabi kata namimah yang riba boleh tak bukan gitu. Sama dua-dua sama. Tapi namimah ni kan kita kata dia ni jadi batu api. Contohnya orang tengah tau. Cik Ana, Kak Zaida kan. Kak Som sorry bagi contoh Kak Som bagi faham. Okay. Kak Som kat tengah kan cakap Cik Ana. Tahu tak Zaida cakap apa pasal Kak Ana? Apa? Kata Kak Ana sibuk pakai cermin mata. Action. Sebab Kak Ana kata apa pakai cermin mata ni jambu. Padahal Kak Zat tak cakap gitu pun. Cik Ana dengar, jahat si Zai tu. Benci aku dengannya. Kuliah aku tak nak duduk sebelah dia. Macam gitu. Dia macam gitu kan. Lepas tu cakap, tahu tak Kak Ana cakap apa pasal Kak Zaida? Apa cakap? Dia kata Kak Zaida kau datang pakai tudung coklat aja. Macam tu kan. Pakai tudung coklat aja. Mentang-mentang lah Cik Ana tu pakai lawa-lawa selalu mengata kita awak. Padahal Cik Ana tak cakap gitu. Kan? Dia lagakan dua orang tu. Dah dua-dua. Jumpa kat bus stop mana muka. Nyampah aku dengan Kak Ana tu. Nyampah Zaida tu. Tak ada apa-apa pun. Saya tanya. Betul. Ni kena dia bagus. Aku tanya terus. Betul ke Kak Ana cakap saya pakai tudung coklat aja? Tak ada. Kak Ana tak cakap gitu dengan Zaida. Dah jadi macam gitu kan keadaannya. Ini kita nampak padahal dua-dua tu tak ada apa-apa. Tapi sebab ada orang tengah ni yang sengaja. Dia jadi batu api merosakkan. Jadi ni Nabi kata apa? Ada orang yang begitu. Dia jumpa orang sana cakap pasal orang tu. Jumpa orang tu cakap pasal orang ni. Padahal orang tu cakap apa-apa. Akhirnya bergaduh. Jadi ini yang dia kata tadi. Kan Ibn Daqiqul Aid kata apa? Menyampaikan perkataan seseorang kepada orang lain dengan tujuan untuk merosakkan hubungan. Padahal nampak baik kan. Tiba-tiba dah berpaling muka, tak tahu siapa kan. Paling-paling bontot kan. Jumpa dekat bus stop tak nak duduk sama-sama. Cakap biarlah duduk ujung-ujung tu sipi-sipi. kan. Tak nak tegur siapa ni. Dia nak merosakkan hubungan tu tadi. Okey, sebab tu di sini kata apa? Adapun jika hal ini dilakukan untuk mencapai satu kemaslahatan. Dah pula dia kata. Adapun jika dilakukan untuk mencapai satu kemaslahatan atau untuk menghindari kemudaratan, maka ia malah dianjurkan. Kenapa pula?
Kalau untuk baikkan boleh, tapi bukan satu benda yang kita buat kebiasaan ya. Untuk konteks itu, situasi itu sahaja. Kita kalau nampak mungkin tadi kan saya bagi contoh lain Kak Zaida dengan Cik Ana gaduh apa kan, Kak Som pula, tak, Zaida baik tahu Kak Ana, dia kata gini dia pasal Kak Ana. Oh ya cakap gitu pasal saya. Dia selalu doakan Kak Ana kan. Oh alhamdulillah, lembut sejuk hati Cik Ana dengar Kak Zaida doakan selalu kita kan. Dah baik, macam gitulah. Padahal tak pun. Tak pun. Tapi sebab tu dia baik. Kerana dia nak membaikkan. Ini ada hadisnya ya. Nabi SAW kata apa? Laisal kadzab, kita tak panggil hal itu sebagai satu bentuk pembohongan. Allazi yuslihu bainan nas. Di mana ada orang yang dia hendak memperbaiki hubungan sesama manusia. Maksudnya ada mungkin berlaku kekecohan dan sebagainya kan. Suami isteri gaduh, salah faham lah. Bukan kita kata yang besar kerana gaduh besar ni susah kalau nak baik kan. Tapi kalau dia macam sikit salah faham sajalah. Kita pun sebagai orang tengah, kita nak baikkan, adalah benda yang kita tutup tu kan, kita bidik sikit lah. Bidik sikit tu kan untuk baikkan suami isteri tu boleh. Ataupun adik-beradik, kita sebagai ibu kan, kita nampak anak kita berdua ni gaduh contoh kan. Kita pun gunalah ayat pandai-pandai lah kita sebagai mak kan. Janganlah jadi mak batu api pula. Kalau jadi mak batu api, memang abang kau tu. Kau tak tahu perangai dia. Aduh susah pula kalau mak gitu. Tapi kita sebagai mak ni kita kena, taklah abang kau tu memang gitu kan. Dia macam tu lah kan. Tak adalah dia biasa gitu. Tapi dia selalu cakap dengan mak kau gini-gini. Kita ya kau juga gitu. Iya padahal tak pun. Sengaja untuk memperbaikkan antara dua orang ini. So perkara-perkara ini dibenarkan ya dalam agama kita. Tapi bukan melampau-lampau. Sikit-sikit saja. Baik, seterusnya. Demikian maksud dari kata namimah secara umum. Adapun pendapat ulama lain berbeza dengan pendapat Ibn Daqiq al-Aid sebagaimana yang akan kami sebutkan secara panjang lebar dalam kitab adab. Okey, itu nanti akan bincangkan dengan lebih lanjut lagi. Baik, tadi pendapat Imam siapa tadi? Ibn Daqiq al-Aid. Sekarang kita lihat pendapat Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi berkata, namimah adalah menyampaikan ucapan seseorang kepada orang lain dengan maksud ingin merosak hubungan mereka. Ini merupakan sifat yang paling buruk. Okey, jahat perkataan ni. Orang ini sampai ada di kalangan para ulama ada kata namimah ni adalah perbuatan sihir. Perbuatan sihir. Bukan sihir dengan maksud yang betul-betul tu lah. Tapi kita kata dia lebih teruk daripada perbuatan sihir. Sebab dia boleh merosakkan hubungan tu sekejap saja. Beza dengan sihir. Kalau sihir ni dia ada step-step je. Kan? Step-step dia. Cik, Sakinah tahu macam nak buat sihir. Jom belajar macam nak buat sihir. Tak ada kurang macam. Dia ada step-step dia lah. Maksudnya dia ada cara dia kan. Susah sikit kalau sihir ni. Tapi kalau berbual ni senang. Kita cakap satu perkataan je dah boleh buat orang bergaduh. Tapi kalau sihir ni nak tunggu je jadi, ada pengeras semua kan. Ada syarat-syarat je pantang larang, baru sihir tu berlaku, barulah bergaduh mak dengan anak. Tapi kita tak payah. Kita guna ayat kita je dah gaduh dah mak dengan anak tu. Cakap je bukan-bukan, senang. Dia simple je perkataan, cara itu. Sebab tu di sini kata ia merupakan sifat yang paling buruk. Okey, baik, seterusnya. Sekarang kita nak bahas, adakah namimah ni dosa besar? Adakah ia termasuk pada kategori dosa besar? Jadi di sini Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dia bawakan kepada kita dengan pendapat-pendapat yang pertama dia datangkan dengan pendapat Imam Al-Kirmani di situ. Yang mana mengkritik pendapat ini dan mengatakan bahawa makna ini bertentangan dengan kaedah para fuqaha. Sebab mereka mengatakan bahawa satu perbuatan disebut dosa besar apabila si pelakunya berhak mendapatkan hukuman had. Jadi pendapat Al-Karmani dia kata apa? Kalau kita kata namimah ni dosa besar, dia mesti adalah perlakuan yang menyebabkan seseorang tu terkena dengan hukuman hudud. Hukuman hudud ni macam mana? Contoh kita kata zina kan? Mencuri, apa lagi? Minum arak. Ni semua hukuman yang kalau jenayah yang kita buat akan dikenakan dengan hukuman hudud. Tapi namimah tidak. Jadi bagi Imam Al-Karmani, perbuatan yang dikenakan dengan hukuman hudud itulah dipanggil sebagai dosa besar. Kalau perbuatan tersebut tak ada apa-apa
kena mengena dengan hukuman hudud itu tadi. Kita tak masukkan ia dengan kategori perbuatan dosa besar. Ini pendapat dia lah, dia kata gitu. Jadi namimah tak kena. Kita tak kata awak jadi batu api, kita potong lidah awak. Ada? Tak ada macam tu kan. Jadi bagi Imam Al-Karmani kata apa? Kalau tak ada hukuman hudud di situ, kita tak kata ia sebagai dosa besar. Sebab tu dia kata begini lagi ya. Sementara orang yang melakukan namimah tidak dikenakan dengan hukum had. Kecuali jika dikatakan bahawa orang tersebut sentiasa melakukan perbuatan namimah yang menjadikan dosa tersebut sebagai dosa besar. Dia kalau buat sekali-sekali, bagi Imam Al-Karmani, kita tak panggil ia sebagai dosa besar. Dia masih lagi dalam kategori dosa kecil. Tapi kalau dia menjadi sifat dia, kebiasaan dia, okay, Imam Al-Karmani kata apa? Barulah kita panggil itu sebagai dosa besar. Yang mana dia kata apa? Dilakukan secara terus-menerus, maka hukumnya sama dengan hukum besar. Atau mungkin yang dimaksud dengan kata Al-Kabirah adalah makna lain selain makna terminologinya. Baik, bagaimana? Kita lihat muka surat 384 di situ. Okey, dia kata begini. Apa yang disebutkan oleh Al-Karmani di atas bukanlah kesepakatan seluruh ahli fiqh. Sebab tadi Imam Al-Karmani kata apa? Ulama fuqaha. Di kalangan fuqaha kata namimah bukan dosa besar. Sebab itu tidak dikenakan dengan hukuman had tu tadi. Tapi Imam Ibn Hajar Al-Asqalani kata apa? Pendapat dia bukanlah pendapat keseluruhan. Maknanya bukan pendapat majoriti ulama fiqh. Kerana begini dia kata, hanya saja apa yang disebutkan oleh Ar-Rafi'i lebih menguatkan pendapat ini. Jadi Imam Ibn Hajar Al-Asqalani didatangkan pendapat satu lagi, iaitu pendapat daripada Imam Ar-Rafi'i yang mana dia kata ia menyebutkan dosa besar dengan dua definisi. Jadi kalau kita nak faham dosa besar ini, kita faham dengan dua maksud. Pertama dia kata salah satunya sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Karmani itu tadi, yang berhak mendapat hukuman had. Sedangkan yang satunya lagi adalah perbuatan dosa yang mendapat ancaman keras. Jadi kita nampak macam ini ya. Bila kita nak kata ini dosa besar, pertama kita faham dosa besar ini ialah sesuatu yang kalau dilakukan oleh seseorang, dia akan dikenakan dengan hukuman hudud. Contoh berzina, mencuri, apa lagi? Merompak curi sama lah. Tapi rompak curi lain hukuman dia lain hukuman dia. Minum arak lagi? Lagi tak? Membunuh boleh tapi ada juga masukkan dalam hukum qisas. Lagi? Lain. Lain. Qisas lain. Qisas dia macam kita kata kalau nyawa bayar nyawa. Kalau kita rosakkan hidung dia kena. Dia macam gitu. Itu panggil qisas. Okey, kalau awak apa lagi? Rosakkan tertembak telinga, kita tembak telinga awak macam tu. Itu kita panggil sebagai qisas. Dia balas balik. Macam itu. Benda yang sama. Kalau hudud tak. Hudud lain. Okey. Jadi ada kata ahli sihir boleh kenakan dengan hukuman hudud. Dia gitu. So kita nampak begini. Bila seseorang dia buat perbuatan-perbuatan jenayah yang dikenakan dengan hukum hudud tu tadi, ada ulama kata, okay, ini dosa besar. Tetapi dosa besar pun kita boleh faham dengan maksud yang kedua. Apa-apa perbuatan dosa yang mana kita lakukan dikenakan dengan ancaman keras, kita panggil ia sebagai dosa besar. Contoh, kalau orang menderhaka kepada kedua ibu bapa, dosa besar. Tapi dia tak kena dengan hukuman hudud. Betul tak? Awak derhaka mak awak mes ni, penggal leher awak. Tak ada. Kita tak buat gitu. Tapi adakah kerana tak dikenakan dengan hukuman hudud itu kita kata dia tak buat dosa besar? Yes, dia buat dosa besar. Dosa besar dia buat. Jadi kerana apa? Ada ancaman yang keras. Sama juga dengan namimah itu tadi. Memang dia tak kena hukum hudud. Tapi kerana ada ancaman yang keras. Apa ancamannya tadi? Azab kubur. Ini kita panggil sebagai ancaman yang keras. Maka sebab itu kita panggil ia sebagai dosa besar. Okey, baik. Ar-Rafi'i melanjutkan, mereka lebih condong menguatkan definisi yang pertama. Padahal definisi kedua lebih sesuai berdasarkan apa yang telah mereka sebutkan ketika menjabarkan. Maksudnya ketika mereka ini menerangkan dengan
dengan perincian-perincian dosa besar. Jadi di sini kita nampak Imam Al-Karmani dia lebih mengangkat maksud yang pertama tadilah. Sedangkan kita ada maksud yang kedua yang tak boleh kita abaikan. Yang mana ada perbuatan-perbuatan yang kita buat apabila kita buat mendapat ancaman dengan keras oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh kita buat dosa ini, Allah berikan kita dengan ancaman api neraka. Ini keras. Okey. Kemudian kita buat satu perkara, Allah kata ini akan dikenakan dengan azab sedemikian. Ini kita panggil sebagai ancaman yang keras. Maka semua perkara-perkara tersebut kita masukkan ia dalam dosa besar. Baik, seterusnya ya. Dalam hal ini, pengertian definisi pertama harus diarahkan kepada makna yang dimaksud, bukanlah apa yang disebutkan di hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Sebab jika tidak demikian bererti, ni dia gunakanlah tadi contoh yang saya berikan, bererti derhaka terhadap kedua ibu bapa dan memberikan saksi palsu tidak termasuk dosa besar. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menggolongkan dua perbuatan tersebut ke dalam dosa-dosa besar. Perkara ini akan kita jelaskan secara panjang lebar di dalam awal kitab Hudud insya-Allah. Dari jawapan atas kritikan yang dilontarkan oleh Al-Karmani ini, diketahui bahawa berdasarkan hadis-hadis yang sahih, namimah adalah perbuatan dosa besar sebagaimana yang telah kita sentuh itu tadi. Jadi tidak ada pertikaian lah ya bahawa namimah ini adalah perbuatan dosa besar. Jadi tak bolehlah kita kata Allah tak apa kecil je tak load dosa tu kan. Tak load dosa tu. Jadi kita boleh buat. Tak bolehlah kita kata sedemikian. Mak di sini dia bagi saya dia dosa sekecil apa pun perlu ditinggalkan. Tak bererti kalau punlah kita kata ianya dosa kecil. Sebagaimana tadi kan Al-Karmani kata kalau orang itu dia buat tidak secara terus-menerus itu jadi dosa kecil bagi dia. Kalau dia menjadi sifat dia dan memang itulah perangai dia kan. Itulah perangai dia memang tak boleh ubah dah. Memang bagaimana-mana kita tahu. Dia tu jangan dekat dengan dia tahu. Dia tu batu api. Kita tahu perangai dia gitu baru kita kata dosa besar. Tapi bagi saya dia kecil macam mana pun kita kena tinggalkan. Jangan kita jadikan sebab nanti jadi biasa. Betul tak? Kadang-kadang buat satu kali, dua kali tau. Tapi nanti okey lah tak ada apa-apa pun. Best pula jadi batu api ni kan. Jangan jadi batu api. Jadi batu permata. Okay. Batu nisan. Kalau jadi batu api nanti akhirnya jadi batu nisan Kak Som. Batu nisan pun mahal Kak Som. Saya nak buat kubur abah saya, mahal batu nisan. Saya kata, nak buat kubur macam renovate rumah aku kata. Ya Allah, tak buat maksudnya macam bagi elok lah kan. Jadi dia tak ni, bukan tinggikan Saya kata mak saya, kubur tak boleh tinggikan. Okey, haram tinggikan kubur tu. Tapi cuma nak buat dia jadi elok supaya dia tak, tanah tu dia tak runtuh dan dia bersih lah gitu kan. Saya kata, sampai 3,000? Saya kata, apa ni? Gitu. Buat kubur je kan, itu je tau gitu. Sampai 3,000 saya kata. Itu pun tak buat-buat, dia kata hujan je. RM3,000 ya Allah. Letak duit deposit RM1,500. Saya kata ini biar betul ni. Cakap scammer apa ni? Kubur pun ada scammer cakap kan. RM5,000 lepas tu letak RM500. Lepas tu nanti letak RM500 nanti banyak je kata RM500. Macam cakap awak buat dululah boleh tak? Macam cakap gitu je. Takut dia buat tak betul kan? Takut macam tu. Tapi mahal dia kata jadi buat duit sekarang Okey dah cerita buat kubur pula. Okey dah cerita. Masa kita buat kubur pula kan? Pukul berapa? Okey sikit lagi. Baik, di sini kita lihat ada perkataan thumma da'a bijaridah. Lalu beliau meminta diambilkan pelepah. Okay, dalam hadis ini, bila Nabi dengar ada seksa kubur tadi kan, Nabi minta supaya diambilkan dengan pelepah. Dalam riwayat Al-A'mash, tertera lafaz, fada'a bi'asi bin ratbin. Lalu beliau meminta diambilkan pelepah kurma yang masih basah. Kata Al-Asib, okay, kita ada satu perkataan di situ, Al-Asib dengan huruf Ain dan Sin adalah berwazan fa'il.
Okey, ini daripada ilmu saraf lah. Artinya pelepah kurma yang daunnya belum tumbuh. Jika daunnya sudah tumbuh, maka namanya berubah menjadi as-sa'afah. Nampak bahasa Arab ni cantik. Kita kalau pelepah-pelepah je lah. Ada daun ke, tak ada daun ke, pelepah juga kita panggil kan. Tapi bahasa Arab je beza. Kalau kita guna perkataan al-asib, maknanya pelepah itu daunnya belum ada. Okey? Tapi kalau daunnya dah ada, kita panggil as-sa'afah. Dia macam tu. Ada yang mengatakan bahawa beliau menyebutkan lafaz jarida. Sekarang ni guna perkataan jarida. Maka dia kata secara khusus kerana ia lama keringnya. Maknanya lama lagi, muda lagi perkataan itu ataupun pelepah ini yang menyebabkan lama lagi je nak kering. Okey, dia kata begitu. Dalam riwayat An-Nasa'i dengan sanad yang lemah. Okey, sanadnya lemah ya, sebut situ. Dari hadis Abu Rafi'. Disebutkan bahawa yang membawa pelepah itu adalah Bilal. Dan lafaznya sebagaimana di muka surat kita 385, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jinazati idh sami'a syai'an fi qabrin faqala li Bilal i'tini bijaridatin khadra. Ketika kami pergi menghantar jenazah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba beliau mendengar sesuatu dari dalam sebuah kuburan. Lantas baginda bersabda kepada Bilal, ambilkan untukku sebatang pelepah yang masih hijau. Yang kita nak ambilkan dalilnya tu yang bijari datin khadra tu. Okey, iaitu pelepahnya masih hijau. Nak kata masih muda lagi. Yang belum tumbuh daun dia. Yang kita nak kata kalau nak kata kering ni bukan esok kering. Lama lagi masanya akan kering daun itu. Baik, seterusnya ya kita ada perkataan fakasaraha. Kemudian Nabi mematahkannya. Artinya sebatang pelepah tersebut dibawa ke hadapan baginda. Lalu baginda mematahkannya. Dalam hadis Abu Bakrah yang diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tabrani, dinyatakan bahawa yang membawa pelepah kurma kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakrah. Tadi siapa? Tadi Bilal. Tadi dalam hadis yang lemah tadi kata Bilal. Sekarang hadisnya sahih ya. Disebut bahawa yang bawa itu adalah Abu Bakrah. Okey, baik. Adapun hadis yang cukup panjang yakni riwayat Muslim dari Jabir yang akan disebutkan pada bahagian akhir kitab ini, disebutkan bahawa yang bawa itu adalah Jabir. Dah, ada 3 orang dah. Liza ketawa dah. Ada 3 orang dah. Mana satu? Bilal ke? Abu Bakar ke? Dia bukan Abu Bakar, dia Abu Bakar. Abu Bakar ke ataupun Jabir? Mana satu? Nak ambil yang mana? Kalau Bilal tu saya tolak lah sebab dia hadis lemah. Kan? Kita kalau ada hadis yang sahih dengan yang lemah tu kita tolak. Kita akan ambil yang sahih, yang lebih kuat maknanya. Jadi tinggal 2 dah, Abu Bakrah dengan Jabir. Okey, baik, kita lihat di sini. Dia terangkan kat bawah tu. Maka itu adalah kisah yang lain selain kisah ini. Jadi kita ada 2 situasi sebenarnya ya tentang kisah Nabi letakkan pelepah tu di atas kuburan. Dalam hal ini kita dapati terdapat perbezaan antara kedua kisah tersebut, iaitu kisah Abu Bakrah kisah Abu Bakrah kisah Abu Bakrah dan juga kisah siapa tadi? Jabir. Jadi ada 2 kisah. Pertama, kisah ini terjadi di Madinah, tepatnya pada saat Rasulullah SAW sedang bersama dengan rombongan sahabat. Adapun kisah yang disebutkan dalam hadis Jabir, saat itu Rasulullah SAW berada dalam perjalanan untuk buang hajatnya dan hanya diikuti oleh Jabir radhiyallahu an. Jadi kalau hadis Abu Bakrah tadi, Nabi dengan ramai orang. Kalau hadis Jabir, Nabi dengan Jabir sahaja. Jadi ini ada 2 kisah yang berlainan. Baik, seterusnya yang kedua. Pada kisah ini, Rasulullah SAW menancapkan pelepah kurma tersebut
di atas kuburan dua orang yang sedang diseksa itu setelah mematahkannya menjadi dua bahagian. Sebagaimana yang akan disebutkan dalam bab berikutnya dari riwayat Al-A'mash. Adapun dalam hadis Jabir, Rasulullah SAW yang memerintahkan Jabir untuk memotong dua buah batang dari dua buah pohon yang dijadikan beliau sebagai pelindung ketika buang hajat. Jadi kalau kisah Abu Bakrah tadi, Nabi sendiri yang patahkan. Kalau kisah Jabir, Jabir yang diperintahkan untuk mematahkan. Okey, pelepah pokok tadi. Kemudian baginda SAW menyuruh Jabir agar melemparkan kedua batang tersebut ke sebelah kanan dan kirinya yang sedang berada dalam posisi duduk. Setelah itu disebutkan juga bahawa Jabir menanyakan hal itu kepada Nabi SAW dan baginda menjawab, Inni marartu biqabraini yu'adzabani fa ahbabtu bi syafa'ati ay yurfa'a anhuma madama al-ghusnani rutbaini. Sesungguhnya aku melintas dekat dua kuburan yang penghuninya sedang diseksa. Maka berkat syafaat aku ingin agar siksaan tersebut diangkat selama kedua batang ini masih basah. Jadi sebab Jabir tanya kenapa Nabi suruh dia patahkan kemudian letakkan dekat kubur tu. Jadi Nabi kata tadi lalu dekat kubur tadi kan Nabi dengar ada azab kubur untuk dua orang ni. Jadi Nabi kata apa? Aku hendak kerana syafaat aku mudah-mudahan mereka ini diangkat siksa kuburnya, diringankanlah siksa kuburnya selama mana pelepah itu masih lagi basah. Baik, dalam hadis Jabir tidak disebutkan pula sebab kedua penghuni kuburan tersebut diseksa. Kalau kita baca hadis Jabir, Nabi tak sebut sebab dia. Nabi cuma suruh perintahkan Jabir ini patahkan pelepah tu letakkan dekat kubur. Tapi kalau hadis Abu Bakrah tadi yang kita bincangkan ni lah, okay, memang Nabi sebutkan kenapa dua penghuni kubur itu diseksa. Yang tadi dua sebabnya, pertama apa? Kerana tak menjaga daripada air kencing. Kedua sebab an-namimah tadi yang sedang kita bincangkan ini. Baik, dengan demikian jelaslah, tertinggal tu. Dan tidak juga terdapat ungkapan berupa harapan yang tertera dalam lafaz la'allah, iaitu semoga. Jadi dalam hadis yang Jabir ini, Nabi tak kata la'allah. Semoga orang ini siksanya diringankan dan sebagainya. Nabi tak disebut perkataan itu. Baik, dengan demikian jelaslah perbezaan antara hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dan hadis Jabir radhiyallahu an. Hadis Ibn Abbas ini sama dengan hadis Abu Bakrah. Sebab tadi kita bincangkan hadis Abu Bakrah berlaku pada ramai orang. Kan? Dari situ ada Ibn Abbas, ada Abu Bakrah dan sahabat-sahabat yang lain. Maka dia kata yang keduanya adalah dua kisah yang berbeza dan boleh jadi peristiwanya terjadi beberapa kali. Ibn Hibban meriwayatkan di dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah bahawasanya Rasulullah SAW melintasi sebuah kuburan. Lalu baginda berdiri menghadap kuburan tersebut seraya bersabda, bawalah kepadaku dua buah pelepah. Lalu baginda meletakkan satu batang di bahagian kepala dan satu lagi di bahagian kaki. Jadi ini kita anggap sebagai kisah yang ketiga. So ada tiga kisah lah. Sebab ini satu je kuburannya. Dan Nabi tancapkan dekat kepala dan kaki. Beza dengan kisah Abu Bakrah, kisah Jabir. Kalau kisah Abu Bakrah dengan kisah Jabir ada dua kubur. Kan? Okay, ada dua kubur. So di situ kisah Abu Bakrah pula ramai orangnya. Kemudian kisah Abu Bakrah ini Nabi sebutkan dalam kisah Abu Bakrah ini Nabi SAW sebutkan tentang kenapa. Kenapa dikenakan dengan azab kubur. Kalau kita baca hadis Jabir tak sebut tentang kenapa dua penghuni kubur itu diazab. Masuk pula kisah yang di sini kisah Abu Hurairah. Okey, kisah daripada Imam Ibn Hibban yang diriwayatkan itu, kuburnya satu saja. Nabi berdiri hadap kubur itu, kan? Lalu Nabi minta supaya datangkan dengan dua pelepah, Nabi patahkan, Nabi satu letak kat kepala, letak kat kaki. Jadi kita ada tiga kisah.
yang menunjukkan Nabi tancapkan pelepah kurma ni dekat atas kuburan. Okey. Kemudian ada kemungkinan ini adalah kisah yang ketiga. Jadi Imam Ibn Hajar kata apa? Ini kemungkinan kisah yang dibawa oleh Imam Ibn Hibban yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah itu tadi, ia merupakan kisah yang ketiga. Di antara yang menguatkannya adalah hadis Abu Rafi' yang telah disebutkan di atas, yang mana berbunyi, lalu baginda mendengar sesuatu yang berasal dari sebuah kuburan. Maknanya kuburnya satu sahaja. Dan lalu beliau, baginda mematahkan sebatang pelepah menjadi dua bahagian, setengahnya baginda letakkan di bahagian kepala kuburan itu dan setengah lagi baginda letakkan di bahagian kedua kakinya. Demikian pula dalam kisah yang menyebutkan sebatang pelepah disebutkan beliau meletakkan separuh pelepah di bahagian kepala dan separuh lagi di bahagian kedua kakinya. Sedangkan dalam kisah yang menyebutkan dua batang pelepah disebutkan beliau meletakkan sebatang pelepah pada masing-masing kuburan. Jadi kalau tentang kisah satu kuburan, pelepahnya satu. Nabi patah dua. Okey, Nabi patah dua, satu letak di bahagian kepala, satu letak di bahagian kaki. Kalau kisah yang mana ada dua kuburan, Nabi minta dua pelepah itu, lalu setiap satu diletakkan. Satu letak dekat kubur A, satu letak di kubur B. Okey? Baik, itu saja perbincangan kita pada pagi ini. Ada apa-apa soalan? Sampai sini ya, panjang lagi nak bincang. Nanti kan tiba-tiba je ada yang syahid. Ada yang syahid, okey, dah tersengguk-sengguk dah. Okey. Oh, minggu depan tak ada kelas? Ya betul juga. Deepavali, selamat Hari Raya. Uh, bawa meruku, tak ada maknanya bawa meruku. Okey. Okey, minggu depan Deepavali ya. Oh, lah. Kuliah tak ada Okey, tak apa. Selamat bercuti lah kepada semua. Okay, mudah-mudahan. Tapi jangan syahid pula. Jangan syahid. InsyaAllah nanti bila dah buka kelas nanti datang semula ya. Okey, insyaAllah kita jumpa pada bila dah buka kelas lah. Nanti insyaAllah 31 insyaAllah. 31. Ada 31. Ada 31. Okey. Ada apa soalan? Tak ada yang duduk-duduk di atas kerusi sebagaimana duduk dalam bas? Tak ada ya? Hari ni tak duduk, ya. Kalau kita doakan dia, nak diskaun je. Maknanya kalau kita ngumpat seseorang, kemudian bila kita doakan dia, maknanya dah settle lah 0-0 lah gitu. Tak ada pendapat kata tak minta maaf pun okey lagi. Sebab takut jadi banyak lagi masalah. Nanti kan jadi lebih-lebih tak bergaduh jadi bergaduh. Itu dibimbangi. Ya ada pendapat yang kata gitu, maknanya kita doakan dia, buat baik dengan dia, ataupun kita bersihkan balik nama dia kan. Hari tu dah ngumpat cakap gitu kan, tak ada, hari tu aku tak cakap gitu kan, aku bedek je. Kita kan, maknanya betulkan balik keadaan kan. Tapi namun kita tak beritahulah kepada yang empunya diri. Okay, dan kita ada juga kata kita sedekah atas nama dia lah, apalah, buatlah baik untuk atas nama dia. Mudah-mudahan lah begitu. Ini pendapat-pendapat di kalangan para ulama lah. Yang menunjukkan kepada kita bimbang. Kalau kita beritahu kepada dia kan, awak ngumpat saya alamak macam baik sangat dah, jauh hatinya kan, dah jadi masalah, perang dunia ketiga pula. Banyak masalah, kita tak nak menimbulkan hal itu, kita nak berbaik-baik. Jadi boleh juga mengambil pendapat yang kedua itu tadi. Tapi kalau berani sebenarnya kan, sebenarnya itu lebih baiklah bagi saya. Kita minta maaf itu lebih baik. Cuma itulah kita bimbang berlaku pergaduhan. Orang tu tak tahu. Kalau dia tahulah baru jadi gitu. Kalau dia tahu baru jadi gitu. Oh,
Tak, dia kalau kita tahu orang umpat kita, memanglah kita akan tuntut, betul tak? Kita akan marah kan? Tapi kalau orang tak tahu, sudah, sudah macam tu. Dia tak tahu apa-apa, dia pun tak tahu kita umpat pasal dia, dah sudah. Alhamdulillah dah sudah lah. Maknanya tak perlu kita nak beritahu pada dia apa kan? Uh, Oh, kita mengumpat pelakon tu. Ya Allah, ya Tuhanku. Dia ni kalau main mesti jadi jahat tau, menyampah aku berlakon. Tak ada nak jadi baiknya. Gitu. Mengumpat dia gitu ya. Tak tahulah ya, itu antara anda dengan Allah SWT lah. Tak berani saya nak cakap. Tak berani saya nak cakap kan. Kita mengumpat dia. Sebab tu tengok TV pun mulut kena zip. Mm-mm. Kita okey, saya faham gini. Yang kita ngumpatkan itulah karakter dia dalam lakonan. Dah dia pun berlakon dah sudahlah ya. Bukan orang tu tapi karakter dalam lakonan. Okeylah. Okey, jangan ambil itu sebagai dalil ya. Saya seboleh mana jangan cakap apa-apa pasal orang. Tak elok. Tapi dia pun tak tahu kita cakap pasal dia. Pasal kat kubur. Kenapa? Macam hadis ni lah. Tapi tak ada, sebenarnya tidak begitu. Bukan sunnah pun. Nanti kita akan bincangkan Cik Ana. Panjang lagi nak bincang. Sebab dia akan berikan perbahasan. Sebab ada orang jadikan hadis ni sebagai dalil untuk letak pokok dekat kuburan. Mereka kata, nanti supaya ringankan seksa kubur orang tu kan. Orang letak pokok lah. Sebab Nabi pernah buat. Tapi nanti Imam Ibn Hajar akan jelaskan. Adakah sahih pendapat itu? Kerana berdasarkan hadis ini. Adakah pengamalan itu pengamalan yang betul? InsyaAllah Tapi kalau kata tadi, adakah kerana pokok tu berzikir, jadi pokok kubur jadi sejuk? Tak adalah. Kalau tak pokok besar dekat kubur tu kan. Banyak semua berzikir. Pokok besar-besar berzikir. Senang ke sejuk satu kubur tu. Okey je kan? Tak perlulah kita nak tanam pokok khusus ke apa supaya berzikir. Pokok zikir untuk abah saya. Tak ada. Abah kat dalam apa benda budak ni. Itulah kita. Sampai susah nak bersihkan kadang-kadang. Apa benda lah korang ni. Okey, dah boleh tutup? Boleh Okey. Baik, kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.